TV yang bersiaran dari Studio 5 Angkasa Puri. Isu Tunisia turut mendominasi sidang kemuncak ekonomi rantau Arab di Sharm el-Sheikh, Mesir baru-baru ini. Negara-negara Arab mula sedar ekonomi rakyat tidak boleh diabaikan. Dalam masa pemimpin mengaut kekayaan sendiri, rakyat melihat dengan sinis dan menunggu masa untuk memberontak. Di Algeria pada 29 Disember, penduduk melancar tunjuk perasaan kerana isu rumah, inflasi dan pengangguran. Seorang lelaki membakar diri selepas kerajaan enggan berikan dia rumah dan pekerjaan. Jordan alami keadaan yang sama. Pemberontak desak Perdana Menteri Samir Rifai meletak jawatan dengan slogan Jordan bukan hanya untuk orang kaya. Rakyat marah dengan kenaikan harga minyak yang berterusan. Begitu juga harga makanan. Di Mesir, tunjuk perasaan menyebabkan 3 orang membunuh diri, termasuk seorang penganggur. Masyarakat merancang tunjuk perasaan pada 25 Januari ini sebagai hari revolusi menentang kekejaman, kemiskinan, rasuah dan pengangguran. Dan sedihnya, isu-isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa datang dari negara Islam, termasuk di Mauritania. Kita ke soalan seterusnya bersama Profesor Dr. Muhammad Rizwan Othman. Jadi Prof, tadi sebelum kita berhenti untuk melihat analisis, Prof ada cakap Tunisia adalah sebuah negara yang aman. Ya. Tapi mengapakah dalam keadaan aman tu tiba-tiba tercetusnya pemberontakan hingga Ben Ali diguling? Seperti yang disebut dalam klip tadi, sebenarnya di negara-negara Arab ini terdapatnya satu perbezaan yang amat ketara di antara golongan kaya dan golongan miskin. Cuma perbezaannya di Tunisia ini kelas menengahnya secara relatifnya agak besar satu ketika, ya. Tetapi dengan kenaikan harga barang yang berlaku baru-baru ini, ternyata sekali bahawa kesan daripada kemelesetan itu juga dialami oleh kelas menengah. Dan ini menyebabkan mereka merasakan bahawa sesuatu harus dilakukan. Di satu pihak yang lain, mereka melihat Ben Ali dan juga isterinya dan juga kroni-kroninya mengaut keuntungan dan hidup dalam keadaan yang amat mewah. Dan ini mencetuskan suatu sikap, satu perasaan ataupun suatu dendam, satu kemarahan kalau saya katakan terhadap perkembangan yang berlaku ini. Dengan sebab itulah apabila peristiwa Muhammad Bouazizi, bagi saya melihat peristiwa itu sekadar pencetus sahaja. Dan ini sebenarnya sebagai pemangkin kepada ledakan kemarahan itu. Satu perkara yang harus kita lihat di sini, pembakaran diri oleh Muhammad Bouazizi tidak akan jadi apa-apa kalau tidak adanya peranan yang dimainkan oleh golongan menengah yang terdedah kepada media baru ini. Dan ternyata sekali dengan adanya Facebook, internet Twitter, dan juga Twitter, ya, ia menyebarluaskan maklumat tentang perkara yang berlaku. Dan ini mempercepatkan lagi kebangkitan rakyat sehingga menyebabkan berlakunya demonstrasi yang tempohnya bukan sebulan sahaja. Dan Zainal Abidin bin Ali yang mempunyai pasukan tentera, pasukan polis dan sebagainya, berikutan daripada rakyat turun di jalan raya yang jumlahnya ratusan ribu, menyebabkan beliau meninggalkan negara. Dan ini merupakan satu perkara yang agak aneh, ya. Kalau kita melihat perkembangan politik di bawah Ben Ali, pada tahun 1999, ketika diadakan pilihan raya umum, Zainal Abidin bin Ali berjaya mendapat sebanyak 99% undi. 99%, cuba bayangkan. Pada tahun 2004, jumlahnya lebih kurang sedikit tetapi masih besar. Yang terakhir pada tahun 2009, pilihan raya umum diadakan dan Zainal Abidin bin Ali RCD berjaya mendapat 89% undi. Bermakna di sini beliau mendapat sokongan popular melalui demokrasi. Tetapi apa yang berlaku? Rakyat berdemonstrasi dan beliau melarikan diri. Persoalannya, apa sebenarnya terjadi dengan penyokong-penyokong beliau yang 85% ini? Ini jelas menunjukkan bahawa pilihan raya yang diadakan di Tunisia selama ini merupakan pilihan raya sekadar ada untuk menjustifikasikan pemerintahan Zainal Abidin bin Ali. Rakyat sebenarnya menolak kepimpinan beliau dan itu terbukti apabila beliau terpaksa meninggalkan negara. Okay, tadi Prof ada menyebut Muhammad Bouazizi. Ya. Okay, dan daripada awal tadi saya ada menyebut pasal Jasmine Revolution. Ya. Adakah Muhammad Bouazizi dengan Jasmine Revolution ada kena-mengena atau adakah pembunuhan Muhammad Bouazizi ini adalah pencetus Jasmine Revolution? Baik, itu tak dapat nafikan. Seperti saya katakan tadi bahawa rakyat Tunisia sebenarnya menunggu saat dan ketika sahaja untuk bangkit. Perasaan marah, perasaan kurang senang, kurang selesa, kurang puas hati itu telah pun berakar umbi. Oleh itu bila berlaku peristiwa ini, ia mempercepatkan lagi kebangkitan itu. Seperti saya nyatakan tadi bahawa
dalam kalangan negara-negara Arab, Tunisia dianggap sebagai negara yang paling kurang kemungkinan itu berlaku. Dengan sebab itulah bila berlakunya peristiwa Zain Abidin bin Ali meninggalkan negara, ia menimbulkan kejutan kepada Perancis dan juga Amerika Syarikat yang tidak menduga perkara itu boleh berlaku. Kerana selama ini Tunisia dianggap tenang. Bukan tidak pernah berlaku kebangkitan, tunjuk perasaan, tetapi mereka tak menjangka tunjuk perasaan itu boleh membawa kepada seorang presiden melarikan diri dengan begitu tergesa-gesa sekali. Okey. Baik, saya nak ingin tanya pendapat Prof tentang corak kuku besi yang diamalkan oleh Ben Ali dengan pemerintahan Habib Bourguiba. Apa beza dia? Kedua-duanya mengambil pendekatan bahawa menggunakan demokrasi untuk menjustifikasikan pemerintahan mereka. Seperti disebutkan tadi, pilihan raya diadakan dan mereka menang besar. Dan itulah membolehkan mereka memerintah seolah-olah mendapat sokongan rakyat. Dan satu perkara juga kalau kita lihat, Ben Ali lebih rakus daripada Bourguiba. Kerana Ben Ali dari segi penglibatan dalam negara, beliau disokong di belakangnya isterinya Laila Tabrisi yang ternyata sekali menggaut segala keuntungan yang ada. Dengan sebab itulah ketika berlakunya demonstrasi di Tunis terutamanya, sasaran mereka termasuklah kereta Kia dan kereta Fiat. Kenapa kereta Kia dan kereta Fiat? Kerana kereta ini adalah kereta yang dari segi pemilikannya oleh keluarga Ben Ali. Oleh itu apa yang dilihat di sini ialah dalam konteks Ben Ali ini ternyata sekali beliau bukan sahaja seorang diktator tetapi yang lebih ketara sekali membolot ekonomi untuk dirinya, isterinya dan keluarga isterinya. Dan ini yang menimbulkan kemarahan rakyat. Okay. Baik, tadi Prof disebut pasal pilihan raya yang memula 99%, lepas itu makin kurang 89%. Adakah pilihan raya ini ditimbulkan atas dasar perlu diadakan ataupun memang ada penipuan di sebalik pilihan raya tersebut? Satu perkara ciri yang umum kita dapati dalam kalangan negara Arab, sebagian besar mengadakan pilihan raya. Kita dapati Saddam Hussein sebelum digulingkan dia mengadakan pilihan raya dan mendapat undi lebih 90% ya. Di Mesir juga baru-baru ini Husni Mubarak mengadakan pilihan raya mendapat lebih 80% undi dan hampir seluruh negara Arab mengadakan pilihan raya termasuklah disebutkan dari Jordan. Dan ternyata sekali bila diadakan pilihan raya mereka mendapat undi yang besar. Dan ternyata sekali pilihan raya di negara-negara Arab ini merupakan suatu yang dianggap sebagai permainan semata-mata untuk menjustifikasikan pemerintah disokong oleh rakyat. Tetapi bagaimana proses itu berlaku? Tunisia jelas terbukti. 89% tetapi demonstrasi tak sampai sebulan presiden melarikan diri. Okay. Saya ingin tanya mengenai seseorang nama dia Rashid Ghannouchi. Boleh tak Prof terangkan siapakah sebenarnya Rashid Ghannouchi? Kalau kita membaca dari internet terutamanya, namanya tidak banyak tertonjol. Tetapi kalau kita mengkaji sejarah Tunisia, perkembangan politik Tunisia, kita tidak boleh melupakan tokoh ini. Kerana dalam pilihan raya tahun 1989, partinya iaitu parti yang dipanggil sebagai Hizbul Nahdah, Hizbul Nahdah bertanding dan partinya berjaya mendapat 14% undi popular dan di bandar-bandar besar hampir 30% undi. Tetapi disebabkan parti itu mendapat sokongan popular, parti itu telah diharamkan dan Rashid Ghannouchi telah dijatuhkan hukuman kerana dikatakan menimbulkan ancaman pada negara sehingga menyebabkan beliau terpaksa tinggal di luar negara, tinggal di Britain. Oleh itu kalau kita dalam konteks pada hari ini, satu-satunya kelompok yang paling tersusun yang pernah membuktikan mereka terlibat untuk mendapat sokongan rakyat ialah Parti Harakah, Parti Hizbul Nahdah ini. Tetapi kalau kita melihat dalam internet terutamanya ataupun daripada sumber-sumber barat, seolah beliau ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Dan ternyata sekali dalam konteks pada hari ini, beliau merupakan seorang ideolog kepada kebangkitan yang berlaku di Tunisia. Saya menyebutkan ini kerana beliau merupakan tokoh yang mula-mula menubuhkan parti politik di negara Arab. Selepas Mesir, beliau adalah antara parti pemimpin yang paling awal menubuhkan suatu kumpulan Islam yang ingin mewujudkan satu pemerintahan. Tetapi yang menariknya tentang Rashid Ghannouchi ini, beliau punya pendekatan yang agak ke depan. Di mana pendekatan politik beliau ialah pendekatan yang membolehkan parti Islam bersama dalam pemerintahan tetapi dengan berkongsi kuasa. Maksudnya bukan pemerintahan secara satu parti tetapi parti yang berkongsi kuasa dengan lain. Apa dipanggil sebagai power sharing. Oleh itu apa yang ketara di sini, Rashid Ghannouchi merupakan tokoh yang ke depan dari segi pemikirannya untuk menjadikan Islam diterima oleh masyarakat. Okay. Jadi di manakah beliau sekarang? Beliau berada di Britain kerana diberi perlindungan politik dan kebetulan saya pernah menemu bual beliau sebaik saja beliau berada dalam buangan sekitar tahun 1992. Dan satu yang menarik tentang beliau menyebut bahawa umat Islam pada hari ini harus membezakan apa yang kita kategorikan selama ini negara Islam, negara kafir. Beliau menyebut bahawa saya berada di negara kafir, negara
Barat ya. Tetapi beliau menyebut beliau bebas untuk bercakap sebagai seorang Islam. Malah ketika berada di Britain, beliau diberikan perlindungan politik oleh kerajaan Britain dan memberi amaran kepada kerajaan Tunisia jangan mengganggu tokoh ini kerana dia berada di bawah perlindungan British. Tetapi beliau menyebut di negara sendiri yang dikatakan sebagai sebuah negara Islam, beliau tidak boleh bercakap tentang Islam, malahan menerima hukuman. Oleh itu, pendekatan beliau ialah pendekatan berbaik-baik dengan Barat seperti saya katakan tadi, dan beliau mengambil pendekatan yang lebih terbuka berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan orang bukan Islam, dengan bukan sealiran dengan beliau dan sebagainya. Okey, baik. Jadi kita tengok kata arus politik sekarang kebanyakan negara yang bergolak sekarang adalah negara-negara boleh dikatakan negara-negara Islam. Boleh dikatakan macam dia berjangkit antara satu negara kepada satu negara lain. Mengapakah fenomena ini berlaku? Kalau kita latar belakang sejarah sekali lagi, negara-negara ini peringkat awal perjuangan mereka, kumpulan masyarakat bangkit, masa bangkit, dan mereka menggunakan pendekatan bahawa perjuangan ini adalah dasar perjuangan Islam. Tetapi apabila mencapai kemerdekaan, sama ada di Algeria, di Mesir dan juga negara-negara lain, apabila mencapai kemerdekaan, mereka itu seolah diambil alih atau dikuasai oleh golongan sekular ataupun seperti Algeria, golongan sosialis. Dan pemerintah mereka ini pemerintahan yang terbukti lebih menjurus kepada kepentingan diri. Di Algeria umpamanya, ternyata sekali FAN gagal dari segi membawa janji-janji yang mereka telah janjikan kepada rakyat apabila negara mencapai kemerdekaan. Di Mesir umpamanya, pada hari ini kalau kita lihat dari sejak tahun 1950-an hingga kini diperintah oleh satu kelompok yang menganggoti apa yang dipanggil sebagai RCC, Revolusi Command Council ya, sampai ke hari ini. Dan pemerintah mereka adalah pemerintah yang autokratik. Rakyat dinafikan hak mereka. Kumpulan pemerintah merupakan kumpulan yang membolot kekayaan. Sama ada namanya Algeria, namanya Tunisia, namanya Mesir, namanya Jordan, sama saja. Latar belakangnya sama, politiknya sama. Rakyat tidak diberi peluang untuk mendapat hak sebagai mereka yang sepatutnya berkongsi kekayaan. Oleh itu yang menyebabkan bagi mereka melihat bahawa hak mereka harus dikembalikan. Baik, mungkin secara ringkas sebab kita pun agak kesuntukan waktu. Selepas Tunisia, negara manakah akan mengalami nasib yang sama? Sebab tadi kita lihat kita mengenai masalah di Mesir, Jordan dan Algeria. 10 tahun yang lalu, negara-negara Arab cuma membenarkan televisyen negara mereka saja. Oleh itu, rakyat tidak terdedah dengan perkembangan luar daripada lingkungan mereka. Tetapi sejak 10 tahun yang lalu, rakyat sudah mula terjedah dan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kenapa orang lain boleh maju? Kenapa orang lain boleh bebas? Sedangkan kami tidak bebas. Lepetah lagi kalau di Tunisia, separuh dari penduduknya berusia 25 tahun ke bawah. Begitu juga fenomena yang berlaku di negara-negara Arab yang lain. Yang mana generasi muda ini generasi yang mahukan kebebasan, yang mahukan suasana hidup lebih baik dan mereka tidak boleh bertoleransi lagi dengan apa yang berlaku. Oleh itu, kita melihat bahawa apa yang berlaku di negara-negara Arab ini bukan adakah dia akan berlaku ataupun tidak, persoalannya bila akan berlaku. Masanya akan berlaku seperti apa yang berlaku di Tunisia. Okeylah, baik Prof, rasanya sampai sini saja perbincangan kita pada malam ini. Tunisia hebatnya arus melati bersama Profesor Dr. Muhammad Rizwan Othman, Dekan Fakulti Sains dan Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya UM. Terima kasih Prof. Okey, dan bagi pihak penerbit Syafuddin Abdullah dan seluruh kru penerbitan, saya Miza Yusni Muhammad mengucapkan terima kasih kepada saudara penonton yang setia bersama kami selama setengah jam tadi. Dan jangan lupa layari Facebook kami Global at One. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.